Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi ya. Baik, hari ini kita lihat sekali lagi ya seterusnya iaitu bantahan orang Melayu terhadap Melayu Union ya. Baik, kali ini kita akan lihat ya dua strategi yang dilaksanakan oleh orang-orang Melayu untuk menentang Melayu Union ya. Yang pertama sekali mengadakan perhimpunan umum ya. Baik, pemimpin-pemimpin Melayu ya serta juga dengan sultan-sultan atau raja-raja Melayu ya telah bekerjasama erat dalam membantah ya pengenalan Melayu Union ini ya. Seperti yang tunjukkan contohnya di Kelantan, di Johor dan juga di Kedah ya. Baik, kita lihat satu persatu ya. Di Kelantan ya, pada 15 Disember 1945 ya, kita perhatikan seramai 10,000 orang telah berhimpun di Kota Baru ya. Ketika Sir Harold MacMichael datang bagi mendapatkan tanda tangan Sultan ya. Kemudian sementara di Kedah ya, pada 19 Januari 1946 ya, seramai 50,000 orang Melayu Kedah ya telah berarak di Alor bagi menentang Melayu Union ya. Perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah ya, Kesatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah ya. Contoh Tuan Haji Hussein Cik Dol yang merupakan yang dipetua Kesatuan Melayu Kedah ya. Okey, telah mengkritik kandungan kertas putih Melayu Union kerana dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu ya. Sementara di Johor juga pada Januari 1946 ya, Lembaga Kesatuan Melayu Johor telah melancarkan satu gerakan menentang Melayu Union dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran ya. Dan perhimpunan ini ya di bawah pimpinan Datuk Onn bin Jaafar. Seramai 20,000 orang Melayu telah berhimpun di Bandar Batu Pahat ya. Dan ketika itu ya, Datuk Onn bin Jaafar telah berucap ya, menggesa orang-orang Melayu untuk bangkit menentang penjajah British ya. Kita tahu bahawa Melayu ini adalah satu bentuk penjajahan secara mutlak yang akan nak diperkenalkan oleh British melalui perlembagaan Melayu Union. Pelajar-pelajar, kalau kita perhatikan ya bahawa orang-orang Melayu menentang penjajah ya adalah unik, amat berbeza dengan negara-negara lain. Kenapa dikatakan begitu? Kerana orang Melayu menentang penjajah melalui cara yang bukan secara kekerasan, bukan secara turun membawa senjata, berlakunya pertumpahan darah dan sebagainya. Kebijaksanaan orang Melayu pada masa itu menentang penjajah ialah dengan mengadakan strategi secara aman, ya, mengadakan perhimpunan, bersatu padu, menunjukkan kesepaduan orang-orang Melayu, ya, dengan berhimpun beramai-ramai sebagai tanda membantah pengenalan Melayu Union di negara ini ya. Baik, selain daripada itu ya, orang-orang Melayu juga telah mengadakan Kongres Melayu ya. Okey, untuk menentang Melayu Union ini pemimpin-pemimpin Kesatuan Melayu telah menganjurkan perjumpaan atau melakukan pertubuhan-pertubuhan ya di peringkat kebangsaan, mengadakan satu Kongres Melayu peringkat kebangsaan, yang mana ya pemimpin-pemimpin Melayu seperti Zakbar yang merupakan yang dipetua Persatuan Melayu Selangor telah menghubungi Datuk Onn bin Jaafar ya di Johor, Datuk Panglima Bukit Gantang di Perak dan Tunku Abdul Rahman di Kedah. Semua pemimpin ini menzahirkan perasaan kekecewaan dan mempunyai satu hasrat untuk menubuhkan sebuah badan induk ya bagi menentang Melayu Union.
ya. Dan mereka telah bersetuju menubuhkan satu pertubuhan, ya, yang dihadiri oleh 41 buah persatuan. Ya, dalam kongres itu dihadiri oleh 41 buah persetubuhan atau persatuan Melayu, di mana masing-masing menghantar perwakilan masing-masing untuk menghadiri kongres ini. Dan rekod mencatatkan, ya, seramai 107 orang perwakilan dan, ya, 56 orang pemerhati rasmi telah hadir dalam kongres itu yang diadakan pada 1 Mac hingga 4 Mac 1946. Ya. Perwakilan ini adalah terdiri daripada tokoh-tokoh politik, tokoh sosial, ahli perniagaan dan ahli-ahli yang terlibat dalam bidang ekonomi. Dan hasil daripada kongres ini telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah kesatuan kebangsaan Melayu, ya, yang dipanggil sebagai United Malays National Organisation ataupun lebih dikenali sebagai UMNO. Tujuannya adalah untuk menentang Melayu Union. Ya. Yang dipertua pertama UMNO ialah Datuk On bin Jaafar. Kongres Melayu juga turut diadakan di Johor Bahru pada 11 Mei 1946, ya. Ya. Dan UMNO telah melaksanakan beberapa perkara untuk memajukan orang Melayu dan juga menjadi penggerak kepada memupuk perpaduan Melayu di seluruh tanah Melayu. Itu menunjukkan perpaduan itu. Pelajar-pelajar, kalau kita lihat sebelum ni, orang Melayu memang sudah bersatu padu, sudah mempunyai kata kesepakatan yang jitu. Ya. Contoh perhimpunan tadilah, perhimpunan yang diadakan di Kelantan, di Kedah, di Johor, ya, berpuluhan ribu yang berhimpun. Kalau kita lihatkan pada masa dulu, ya, bukannya ada kemudahan-kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang baik. Bukan macam sekarang mudah, ya, di hujung jari semua maklumat, arahan semua dapat diterima dan cepat dan pantas. Dulu tak ada. Tapi kita dapat, ini satu keajaiban. Orang Melayu boleh berhimpun begitu ramai walaupun dikekang oleh berbagai masalah perhubungan dan pengangkutan pada masa itu. Pada tahun 1945, kalau kita belum merdeka lagi, kita tidak mempunyai rantaian jalan raya yang bagus. Sistem perhubungan sangat terhad. Tapi orang-orang Melayu berjaya berhimpun bersatu. Di mana datangnya semangat itu? Datang daripada perasaan cintakan negara yang membara. Pelajar-pelajar, ini boleh kita jadikan iktibar, boleh kita jadikan pengajaran, ya, supaya orang Melayu senjatanya adalah bersatu padu. Apabila orang-orang Melayu bersatu padu, maka akan diguruni oleh musuh-musuh kita, ya. Itu yang kita dapat lihat daripada sejarah yang lalu, ya. Dan kita boleh pegang perkara ini hingga akhir zaman. Baik. UMNO juga menganjurkan beberapa bantahan secara besar-besaran, ya. Tujuannya adalah untuk menentang Melayu Union dengan bersungguh-sungguh, ya. Ini perhimpunan besar-besaran ini diadakan ketika ahli Parlimen British iaitu L.D. Gammons dan David Rees William, ya, datang ke tanah Melayu untuk meninjau, ya, respon atau reaksi orang-orang Melayu yang menentang Melayu Union. Daripada tinjauan itu didapati, ya, di Alor, Kedah, ya, ribuan orang Melayu telah memenuhi jalan raya dari Titi Bumbung hinggalah ke Bandar Alor untuk membantah Melayu Union. Seramai 50,000 orang Melayu telah menyertai rapat umum di Alor. Ini sudah tentu mengejutkan pegawai British tadi, ya. Manakala di Ipoh, ya, orang ramai juga berhimpun di Pekan Ahad, Jalan Datuk, Ipoh. Dan berhimpun membawa spanduk yang berbunyi, "Kami berkehendakkan naungan, bukan jajahan. Kami
Jangan kecewakan kami dan dengan laungan hidup Melayu. Sementara di Seremban Negeri Sembilan, ya, orang ramai berbaris di sepanjang jalan masuk ke istana dengan membawa spanduk yang bertulis kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu, dan membawa spanduk yang bertulis McMichael ialah imperialis. Di Pulau Pinang, ya, rapat umum diadakan di Padang Perancis Light School, Pulau Pinang, dengan juga membawa spanduk yang bertulis humbankan perjanjian McMichael. Humban dia perjanjian yang dia ambil daripada raja-raja tadi tu. Kerana perjanjian yang diperoleh itu adalah perjanjian yang dilakukan secara paksaan dan desakan. Ya. Dan ini menunjukkan kebencian orang Melayu terhadap McMichael. Dan laungan hidup Melayu bergemuruh di udara. Di Kampung Baru, ia juga mengadakan perhimpunan-perhimpunan di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan di Kelang, Selangor, orang ramai berhimpun di Padang dan perkarangan istana dan Istana Alam Shah. Ya, semuanya adalah satu matlamat untuk menentang Malayan Union. Pelajar-pelajar, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa perkara yang boleh kita ambil iktibar. Ya. Yang pertama ialah kesatuan jitu di kalangan orang Melayu itu boleh menggugat, ya, hasrat British untuk memperkenalkan Malayan Union. Ya. Satu kejayaan kepada orang-orang Melayu untuk bersatu padu. Ya, kerana itulah mereka memperjuangkan hak, memperjuangkan kedudukan mereka di tanah Melayu supaya tidak dijajah, tidak negara tanah Melayu ini tidak diragut oleh British. Jadi menyedari keadaan dan perasaan orang-orang Melayu itu, maka L.D. Gamans dan David Rhys Williams melaporkan apa yang didapatan mereka ini dan dibawa ke Parlimen pejabat jajahan British untuk mempertimbangkan semula cadangan British untuk memperkenalkan Melayu ini, dan akhirnya mereka telah membuat keputusan supaya gagasan Melayu ini dimansuhkan. Alhamdulillah. Itulah saja, ya, pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.